Okey. So, cikgu share ni jap. Di sini. Okey. Baik. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh buah. Okey. Siapa? Okey. Untuk Batisha, awak mesti dah belajar benda ni. Semua kalau awak ingat balik, ini fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh buah. Kepada Naufal, tahun depan masuknya 21 bulan 1, topik pertama matematik awak adalah ini. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh buah. Yang Yushirin ni cikgu tak pasti. Dia punya awak tahu apa? Ni. Yushirin boleh perkenalkan diri nanti. Dia tahu apa? Daripada mana? Okey, ni siapa ni? Farish. Okey, Farish dah bersedia Farish? Okey, kejap. Ada orang tu. Okey, tingkatan 2. Okey, tak ada masalah. Tingkatan 2 pun boleh join. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik pun boleh join tingkatan 2. Sebab nanti masa tingkatan 4 nanti awak akan belajar balik benda yang sama. So, sebagai persediaan awal, bagus. Boleh join. Okey, kepada yang baru join ni, Farish, boleh cikgu tahu nama dia? Daripada mana Farish? Tingkatan berapa? Macam dekat dapur je, tengah buat air je. Okey, tak apa, kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan ni, so malam ni kita akan go through sedikit mengenai dua subtopik, iaitu fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik. Okey. Fungsi, persamaan. Hampir sama tapi analoginya berbeza. Okey, apa itu kuadratik? Okey. Yang tingkatan 3 mungkin ada yang tahu, ada yang kurang tahu apa itu kuadratik. Okey, ungkapan persamaan fungsi kuadratik ialah ungkapan persamaan fungsi yang mempunyai kuasa tertingginya adalah 2. Okey, kuasa tertingginya adalah 2. Masa tingkatan 1 awak, kalau macam tingkatan 3, masa tingkatan 1 awak dah ada belajar pasal persamaan linear, betul? Cikgu percaya awak dah belajar persamaan linear. Okey, persamaan linear kuasa tertinggi dia adalah 1. Dia tak ada kuasa 2. Okey, itu dinamakan sebagai persamaan linear. Okey, dalam tingkatan 4 ni awak akan diajar mengenai dengan persamaan kuadratik lah. Itu kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2. Okey, dekat bawah ni kita ada 3 contoh kuadratik. Okey. So yang pertama ni kita anggap dia sebagai ungkapan. Ungkapan kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik. Okey, Fatin dah masuk. Okey, Fatin. Cikgu silakan. Okey, so yang kedua tu, kalau ada sama dengan kosong ni, bila ada sama dengan kosong tu, bermaksud dia adalah persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik. Okey. Kalau ada sama dengan kosong tu persamaan kuadratik.
So, macam mana pula kalau ada fx ni? Fx ni. Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay. So, ini adalah dinamakan sebagai fungsi kuadratik. Okay. Fungsi kuadratik. Okay, boleh Fariz? Fariz tengah menyalin tu. Okay, baik, bagus. So, kita ada ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik kita tak ada sama dengan kosong. Okay. Kalau ada persamaan saja, itu bukan ungkapan. Itu adalah persamaan. Persamaan kuadratik. Okay, kita ada fungsi kuadratik, kita ada fx. Mungkin fn ni kita boleh gantikan sebagai y. So, kita ada juga boleh gantikan dia dengan y. So, y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tapi secara umumnya ataupun secara asasnya, kuadratik, ungkapan dia ke persamaan dia mesti ada A, mesti ada B, mesti ada C. So, A itu biasanya digunakan untuk menentukan bentuk graf dia lah. Sama ada bentuk graf dia masam ke bentuk graf dia senyum. Ataupun nak menentukan dia ada titik minimum ataupun titik maksimum. Boleh? Right? Boleh Fariz? Takut anda dengar cikgu. Bagus, Fariz adalah yang tengok, saya tengok dia buka kamera. Bagus, dia buka kamera. Okay, Fatin tak asyik keluar masuk ni. Okay, right. So, ini adalah bentuk graf kuadratik. Okay, tadi kita ada persamaan dia iaitu A x kuasa 2 tambah bx tambah c. Betul? Okey. Dalam persamaan atau ungkapan dia ni, A ni memainkan peranan dia sebagai bentuk-bentuk dia lah. Okey. Kalau dibentuk, kalau A dia lebih besar daripada kosong. Okey. Nafa dah buka kamera. Bagus. Okey. Kalau A lebih besar daripada kosong, so nilai dia, contoh A lebih kosong maksudnya A dia adalah positif lah, nilai dia positif. So bermaksud graf dia graf senyum. Dia bentuk U macam ni. Lengkung U. Okey, bentuk U. Okey. Kalau A lebih besar daripada kosong. Nilai A lebih besar kosong contohnya 3, 5, 2. Nilai-nilai dia semua nilai positif lah. Okey. So kalau A kurang daripada kosong ataupun nilai-nilai dia negatif, okey, ada nilai dia negatif. So graf dia graf masam, bentuk macam ni. Graf dia graf masam. Okey, apa beza antara graf masam dengan senyum ni? Okey, untuk graf masam akan menghasilkan titik maksimum. Okey, dia akan menghasilkan titik maksimum. Maximum point dia kat sini. Okey, terima kasih Nabila masuk. Okey, so kita akan dapat titik maksimum dan kalau A lebih besar daripada kosong ni, graf dia senyum. So bila graf dia senyum, dia akan menghasilkan titik minimum. Okay. Kita akan dapat titik minimum kat sini. Alright. So ini perbezaan antara A positif, A negatif. Boleh? Naufal? Boleh dapat Naufal? Okay. Bila A negatif, titik maksimum. Bila A positif, titik minimum. Graf dia berbentuk macam tu. Okay. Okay. Sebelum kita pergi go to kepada lakaran fungsi kuadratik ni, graf kuadratik ni, kita pergi kepada untuk menentukan adakah nilai yang di state kat dalam tu adalah puncanya ataupun tidak. Okay, nak tentukan nilai contohnya x sama dengan 7 tu adalah punca dia atau tidak. Okay, so macam ni kita nak tentukan puncanya. Okay, kita ada persamaan kan? Kita ada persamaan di sini. Okay.
Di sebelah kiri persamaan ni kita panggil sebagai left hand side ataupun bahagian belah kiri. Dan belah kanan ni dipanggil right hand side ataupun tangan belah kanan lah ataupun bahagian kanan. Nampak kiri dan kanan tu? So maksudnya belah kiri kita ada X kuasa 2, belah kanan kita ada 5X tolak 7. So macam mana kita nak tentukan X sama dengan 7 ni adalah punca dalam persamaan kuadratik tu. Okay, macam mana kita nak tentukan dia punca atau tidak? Okay, kita kena tengok ataupun kita kena gantikan 7 tu sama tak kiri dan kanan dia. Okay, sama tak kiri dan kanan dia. Okay, kita ada X kuasa 2 kan? So kita dapat 7 kuasa 2 sama dengan 5 darab dengan 7 tolak 7. Okay. Okay, 7 kuasa 2 dapat berapa? Naufal? 7 kuasa 2 apa? Lain sekali? 7 kuasa 2 dapat berapa? 7 kuasa 2 jadi 49. 49. Okay. Sama dengan 5 darab 7 dapat 35. Tolak dengan 7 kita dapat 28 kan? Yes, 28. Okay, nampak tak kiri dan kanan dia berbeza? Okay, so X sama dengan 7 bukan punca. Okay, bukan punca. Dia bukan punca. Tapi nanti kejap lagi awak akan tahu apa itu punca. Kenapa kita perlu jadi punca. Okay. Okay, punca ni, okay, dalam kita ni, punca ni adalah nombor yang bersilang pada paksi X. Itulah punca. Jadi kita go through macam mana itu punca. Okay. Kita tengok yang belah kiri pula, nombor B tu. Okay, kita ada 2X tambah 1 dengan X tambah 2 sama dengan 5. Okay, 2X tambah 1 tambah dengan X tambah 2. Okay, kita nak gantikan X sama dengan 1 per 2. Okay, so kita ada 2X 2 darab 1 per 2. Okay, tambah dengan 1. Okay, darab dengan 1 per 2 tambah 2. Okay, tambah 2. Okay, so sama dengan 5. Okay, adakah benda tu sama atau tidak? Dia belah kanan kan? Okay, so 1 per 2 dengan 2 dapat boleh potong jadi 1 tambah 1. Okay, darab dengan 1 per 2 tambah 2 dapat berapa? Okay, Fatin, berapa? 1 per 2 tambah 2. Yang ada tengah on dia. Okay, 5 per 2. 5 per 2. Okay, dapat 5 per 2 sama dengan 5. Okay, 1 tambah 1 dapat 2. Okay, darabkan 5 per 2. Okay, sama dengan 5. Okay, kalau kita potong dan potong kita dapat 5. Nampak tak kiri dan kanan dia sama? Okay, kiri dan kanan dia sama. So, bila kiri dan kanan dia sama, maka 1 per 2 ni, X sama dengan 1 per 2 ni adalah punca untuk persamaan kuadratik ataupun persamaan kuadratik 2X tambah 1 darab dengan X tambah 2 sama dengan 5. So, makanya X sama dengan 1 per 2 adalah punca. Okay, X tambah 1, X sama dengan 1 per 2 adalah punca. Boleh Faris? Boleh Naufal? Okay, good. Okay. Tadi kita nak tentukan sama ada dia punca ataupun tidak kan? Adakah dia punca untuk persamaan kuadratik ataupun bukan?
kali ni kita nak menentukan punca dia. Okay, kita dapatkan punca dia. Okay. Jadi kita nak tentukan nombor tu, satu tu adakah dia punca atau tidak. Sekarang kita nak dapatkan punca tu pula. Alright. Okay. So, ready? Okay, kalau kita ada nombor macam ni, kita ada 3x tolak 2, x tolak 5 sama dengan kosong. Apa kita buat kat sini? Kita separatekan benda tu jadi 3x tolak 2, 3x tolak 2 sama dengan kosong. Satu lagi x tolak 5 sama dengan kosong. Okay, so kita dapat kat sini 3x tolak 2 sama kosong kan? Kenapa cikgu sama dengan kosong? Sebab belah kanan ni adalah sama dengan kosong. Sama dengan sifar. Okay, so apa kita buat? Kita dapatkan nilai x tu. Dia akan dapat dua nilai x lah. Akan dapat dua nilai x ni. Okay, pindahkan. Saya dapat 3x sama dengan 2. Ingat algebra. Kalau negatif belah kiri, pindah ke belah kanan jadi positif 2. Okay. 3x. 3 tu bawa pindah ke kanan. Jadi bahagi. So, x sama dengan 2/3. Okay. X sama dengan 2/3. So, macam mana pula dengan x tolak 5 sama dengan kosong ni? Okay. So, x sama dengan 5. Okay. X sama dengan 5. Okay. So, kita dapat dua nilai. Dua punca dia adalah x sama dengan 2/3, x sama dengan 5. Okey, kalau kita orang tanyalah, macam Naufal mesti tertanya-tanya, kenapa, apa fungsi kita dapat 2/3 dengan 5 ni? Kan? Okey, kalau kita lukis graf kuadratik dia, okey, graf kuadratik dia, kita ada lukis graf macam ni. Okey, di pintasan ni, pintasan x ni, pintasan pada paksi x ni, ni kat sini dapat 2/3 dan ni kita dapat 5. Okey, boleh? Kita dapat dua pintasan x iaitu pada x sama dengan 2/3 dan x sama dengan 5. Boleh, Nafal? Watisha boleh? Fatin pun boleh? Juga semua boleh? Okey, so kita tengok yang kedua. Okey, yang B tu. Boleh tak awak try buat yang B ni, jawapan dia dapat apa? X. Okey, boleh komen dekat ruangan chat tu, jawapan dia apa? Okey, kita ada 5 tolak 3x darab dengan 2 tolak x. Sama dengan sifar. Nafal, cikgu ada ajar tadi kan? Cuba buat. Dapatkan x dapat berapa? Siapa nak mencuba? Boleh? Fatin? Okey, Farish, boleh dapatkan jawapan dia? 5 tolak 3x darab dengan 2 tolak x sama dengan kosong. X dapat berapa? Nabila? Yusharin kalau nak jawab, boleh jawab dalam ruangan chat. Ataupun nak bercakap, boleh? Unmute-kan saja.
Pusing apa tu? Sampas. Okey Naufal, apa jawapan dia? Tunggu sekejap ya, tunggu sekejap. Okey Faiz, boleh bagi jawapan? Saya dah siap dah. Okey dah siap. Okey dapat berapa tu? Yang belah kiri X sama dengan -5 kuasa -5 per 3. Yang belah kanan X -2. X negatif 2. 2. Okey. Kita check betul-betul Kita ada 5 tolak 3X. Dia jadi 5 tolak 3X sama dengan sifar. Okey. Yang belah kanan kita dapat 2 tolak X sama dengan sifar. Okey. Ini kita kena bawakan 5 lah ke belah kiri jadi negatif 3X sama dengan negatif 5 kan? Betul apa? Betul. Okey. X sama dengan negatif 5 bahagi dengan negatif 3. So negatif bagi negatif dapat apa? Naufal. Oh, So dapat dapat positif. positif. 5 per 3. 5 per 3. Okey. Jawapan saya kurang tepat. Kurang tepat. Okey, yang kedua, kita dapat negatif X sama dengan negatif 2. So, X sama dengan 2. 2. Okey. Ah, Tanda negatif yang salah kan? Okey. Tak apa. First try. Cakap first try. Belum First masuk try. sekolah. Belum masuk sekolah dah dapat at least kurang-kurangnya dapat dia punya walaupun dia salah sikit je. Okay, dah okey tu. Okey Masuk dah. sekolah dia betul semua. Okey. Naufal. Good. Okey. Okey, mana ni? Okey, ni dah. Okey dah. Tentukan puncanya pula kat sini. Okey. 60. Oh, sekarang ni dia ada ni. Dah ada apa tu? Kalau kita ada X kuasa 2 tambah 7X sama dengan 60. 60. Ada nombor ni. Okey, kalau kita ada persamaan macam ada ni, nine. Naufal, ada sama dengan 60, kita kena bawa 60 tu ke belah kiri. Kena pindahkan 60 ni ke belah kiri. So maksudnya kita tinggalkan yang belah kiri ni sama dengan kosong. Oh, jadi kalau untuk kuadratik mesti sifar juga. Yes, kena ada sifar, sama dengan sifar lah. Alright. Okey, so kita ada X kuasa 2 tambah 7X tolak 60 sama dengan sifar. And then baru kita boleh buat pemfaktoran ke, guna kalkulator ke, kan? Ataupun guna kalau nanti kalau awak belajar, awak sempat belajar matematik tambahan, awak diajar macam mana nak gunakan rumus. Okay, ataupun ada satu lagi kaedah dan penyempurnaan kuasa 2. Tapi kalau siapa yang ambil admat lah, masa tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Naufal kalau ambil admat nanti, awak akan belajar method tu. Tapi dalam mat takkan ada lah method tu. Okay, so dia tak terlampau susah sangat lah untuk matematik ni. Okay, then apa kita kena buat kat sini? Kita tengok sebutan pertama adalah X kuasa 2. Sebutan ketiga kita ada negatif 60. Okay, so kita nak 60 kan? Okay, kita gunakan pendarapan silang. Okay, kita boleh buat pendarapan silang Okay, so kita tengok sini. Kita ada X. Kenapa juga letak XX? Sebab sebutan pertama tu X kuasa 2. So X darab X dah dapat X kuasa 2. Dah dapat dah, settle. X kuasa 2. Okay. Untuk sebutan ketiga, dia kena letak kat sini. Ni sebutan ketiga. Ni sebutan pertama, ni sebutan ketiga, ni sebutan kedua.
Okay. Untuk sebutan ketiga tu, kita kena dapatkan faktor dia. Okay. Dapatkan faktor dia. Okay. Kita tengok faktor bagi 60 kan. Siapa lupa, kita ulang balik. Faktor bagi 60. Kita start dengan 1. 1 darab dengan 60. 2 darabkan dengan 30. 30. 3 darab dengan 20. 20. 4 darab dengan 15. 15. Okey. 5 darab dengan 6 kan? 6. Okey. Tengok belah kiri dia punya sebutan pertama dia X dengan X kan? Okey. So pertama kita pecah kepada X dengan X. So kita tak ada masalah pun. So kita tengok dekat sini pasangan-pasangan nombor ni. Pasangan-pasangan faktor dia. 1 dengan 60, 2 dengan 30, 3 dengan 20, 4 dengan 15, 5 dan 6. Tengok pasangan dia Okey. Pasangan tu akan menentukan dia punya nilai di tengah-tengah tu, iaitu positif 7x. Okey. Kita tengok yang pertama tu. Hasil tambah. Apa benda? Oh, 5 bukan 6. Silap. 5 bukan 5 darab 6 Silap. 5 darab apa? 5 darab 12. Silap. 5 darab 6. 5 5 darab darab 12. 6. 6. 5 darab 6 30. Okey, 5 darab 12. Lepas tu 6 darab dengan 10. Lepas tu Apa? 6, Lebih 7, 8, 9. Okey. So 6 darab 10. Okey. Last kali 6 Oh. darab 10. Okey. Macam mana kita nak buat ni? Kita kena tentukan yang mana hasil tambah dengan hasil tolak dia. Maksudnya kalau kita tambah dan kita bezakan, dia dapat nilai dia 7. Okey. Kalau 1 dengan 60 ni, kalau kita tambahkan 1 tambah 60, kita dapat 61. Kalau kita tolak, dapat 59. Okey. Okey. Kalau 30 dengan 2, kita dapat 32 dan 28. Betul? Kalau 3 dengan 20, 23 dan 17. 17. Yang ni dapat apa? 29 kan? 29. 29 dan Bukan 19 je. 19. Yes, 19. So kita dapat 19. Okey, 19. Yang ni dapat 11 kan? Yes, 11. Okey, ni 5 tambah 12 dapat 17. 5 tolak 12 tolak 5 apa? 7 kan? 7. 6 tambah 10 dapat 16. 10 tolak 6 dapat 4. Okey, kat mana yang kita dapat tolak ke tambah ke dapat 7? Yang nombor yang sama. Yang dapat nilai dia 7. Kita tolak atau tambah? 5 darab dengan 12. 5 darab dengan 12 kan? Dapat 7. 7. Okey. So letak kat sini 5, dekat sini 12. Okey. Dekat atas 5, bawah 12. Okey. So 5 darab 12 kita dapat 60. Okey, X darab 5 dapat 5X. X darab dengan 12 kita dapat 12X. Okey, untuk sebutan kedua kita dapat 7X kan. Tambah 7X kan. Kita kena letak apa? Negatif letak kat mana? Dekat dengan 5 ataupun dekat 12? 5. Dekat dengan 5 kan. Letak kat sini. So kalau kita tambahkan, kita akan dapat 12 tolak 5 dapat 7X positif. So bila dia negatif dekat sini, kita kena letak negatif kat sini. Okey? Boleh, Naufal? Faiz? Yes, boleh. Okey. So kita bracketkan kat sini. Kita bracketkan dan kita bracket kat sini. Alright. So kita padam ni yang faktor kita buat tadi banyak-banyak tu. Okey, ini cara-cara dia untuk menggunakan kaedah pendarapan silang lah. Okey. So kita dapat
X tolak 5 darab dengan X tambah 12 sama dengan sifar. Okay. X tolak 5. Okay. Dia ada negatif kan, nampak kan? X Yes. tolak 5. Lepas tu X tak ada apa-apa nilai ni. Maksudnya X tambah 12 sama dengan sifar. Sifar. Okay, kita buat macam tadi. X tolak 5 sama dengan 0. X tambah 12 sama dengan 0. So, X akan sama dengan 5. X sama dengan negatif 12. Okay, so kita dapat nilai X dia sama dengan 5. X sama dengan 12. Boleh, Nafal? Yep. Okay, Batisha. Nasib baik Batisha ingatkan yang 5 darab 6 tu 30% tadi. Okay. Right. Okey, baik. Cuba padam. Okey, cuba buat yang soalan B. Okey, Faiz. Cikgu kali ni juga nak tengok awak buat. Dia punya muka ketekunan tu, nampak? Dia punya tu. Faiz. Okey, sila buat. Faiz ke yang lain pun boleh buat, cuba. Tapi cikgu nampak bukan Faiz Naufal nama Faiz. Dia nama Faiz, Fariz. F-A-R-I-S. Dia Faiz. boleh dengar. Okay, so soalan dia ada 3P dan dengan 3P tambah 1 sama dengan oh, okey. Dan dia kena pindahkan juga kan. Gantikan K ni sebagai P. Oh. Cikgu tersalah type tadi. Okay, gantikan K tu sebagai P. Typo. Okay, gantikan K, yang K tu adalah P. Okay, apa kita buat kat sini? Kita kena kembangkan yang bracket tu. Okay, kita kena kembangkan yang bracket tu dulu and then baru kita selesaikan macam biasalah. Okay, sebelum tu cikgu dapat yang ni, yang K ni gantikan dengan P yang warna merah ni. Gantikan K tu dengan P. Cikgu tak sempat nak buat pemutulan tadi. Okay, kita ada bracket. Bila kita jumpa bracket, kita kena kembangkan 3P darab dengan 3P. 3P dan 1. Dapat berapa? Nafal? 6P kuasa 2 tambah 3P. 6P kuasa 2. 3 dapat 6 Patutlah. 9. Oh, 9 P kuasa 2 tambah dengan 3 P sama dengan 3 P tambah 1. Okay. So, semua tu kita pindahkan ke belah kiri. Okay, tinggalkan belah kanan tu kosong. Okay. Pindahkan yang belah kanan tu, iaitu 3P dengan 1 tu ke belah kiri. Tinggalkan belah kanan tu kosong. So, kita dapat kat sini
9 P kuasa 2 tambah 3P tolak 3P tolak 1 sama dengan kosong. Okey, kita cari sebutan yang sama, iaitu 3P tolak 3P. Okey, 3P tolak 3P dapat apa, Naufal? Kosong. Kosong kan? Okey, bagus. So yang tinggal adalah 9 P P kuasa kuasa 2 2 tolak tolak 1 1 sama dengan kosong. kosong. Okey, apa kita buat kat sini? Pindahkan satu baliklah ke belah kanan. So jadi 9 P kuasa 2 sama dengan 1. So P kuasa 2 sama dengan 1 per 9. Memudahkan. So P sama dengan punca kuasa 1 per 9. So P sama dengan berapa? Batisha. Satu per 3. Yes, betul. 1 per 3. Okey. Kenapa jadi 1 per 3? Sebab kita buat punca kuasa 1 bahagi dengan punca kuasa 9. So kalau kita pecahkan indeks punca kuasa 1 bahagi dengan punca kuasa 9. So punca kuasa 9 dapat 3, punca kuasa 1 dapat 1. Jadi 1 per 3. Kenapa sengih-sengih Faiz? Okey. Okey. Kita kena selesaikan persamaan kuadratik ni. Okey. Macam mana pula kalau bentuk yang ni? Nampak sama tapi dia agak susah sikit lah. Okey. Kalau jumpa bahagi, okey, apa kita kena buat dulu? Kita kena hapuskan bahagi dulu lah. Okey. Macam mana kita nak hapuskan? Kita kena darab silang. Okey. So darab dengan silang lah. So Z, 2Z ni pindah ke belah kanan jadi darab. Z kuasa 2 pindah ke sini jadi darab. So kita dapat 9 tolak Z. Okey, buat bracket. Darabkan dengan 2Z kat depan ni. Okey, kita darab silang lah. Sama dengan Z kuasa 2. Sebab Z kuasa 2 darab 1, so dapat Z kuasa 2. Lepas tu kita kembangkan lah macam biasa. So 2Z darab dengan 9, kita dapat 18Z tolak dengan 2Z kuasa 2. Sama dengan Z kuasa 2. Okey. So kita dapat 8Z tolak 2Z kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2. Okey, macam biasa pindahkan semua ke belah kiri dulu. Biarkan sama dengan kosong. Okey, so dapat 18Z tolak dengan 2Z kuasa 2 tolak dengan Z kuasa 2 sama dengan kosong. Okey. Baik. So kita dapat 18Z tolak dengan 3Z kuasa 2 sama dengan kosong. Okey. Dah sampai ke tahap ni, apa kita kena buat? Kita kena faktorkan dulu. Walaupun dia ada dua sebutan saja, okey, kita still kena faktorkan saja. Faktorkan dulu. Okey, kalau kita faktorkan, kita akan dapat kat sini, okey. Buat pemfaktoran dia 18 dengan 3. So bahagikan 3, 18 bagi 3 dapat 6. 3 bagi 3 dapat 1. So kita faktorkan 3.
kita ada satu Z kat sini. Kedua-dua sebutan kita ada Z. Patutkan Z, okey, 6 tolak dengan Z sama dengan 0. Boleh? 3Z darab dengan 6 tolak Z sama dengan 0. Boleh? Okey. Dan apa kita buat kat sini? Kita samakan macam tadi dengan 0. Okey. So 3Z sama dengan sifar. Satu lagi 6 tolak Z sama dengan sifar. Okay. So okay. So Z sama dengan 0. Negatif Z sama dengan negatif 6. Z sama dengan 6. So kita akan dapat dua nilai lah. So Z sama dengan 0, Z sama dengan 6. Boleh, Nafal? So mesti kena faktorkan dulu sebelum kita selesaikan dapatkan nilai Z tu. Boleh? Fatin? You sharing? Nak panggil apa ni? You sharing ke apa macam ni? Use. Okay. Boleh? Right. Ya, saya sebut Yushran. Yushran Okay, tak apa. Kita pun kelas pertama cikgu pun dah tak biasa dengan nama-nama tu. Apa kita kenalan. Okay, ada chat. Siapa ni chat? Shiran. Okay. Shiran. Okay, untuk B. Untuk B. B kena jaga-jaga sikit yes. Kena jaga-jaga. Jangan main selamba je sebab kita ada 7 tolak 3/m. Tolong jaga-jaga. Jangan main bedah je jadi buat darab tu. Naufal biasa selalu buat ni. Memang terkantai kat ni kan. Okey. 7. Kalau apa? 7. Kalau ada 7 ni bermaksud 7/1. Okey. Dia 7/1 nombor bulat kan. Okey. Kita ulang balik masa tingkatan bukan tingkatan. Masa darjah 6. Awak buat pecahan kan. Kalau penyebut tak sama kita kena samakan penyebut kan. Betul? Kita samakan penyebut. So ini kena darabkan dengan M. Ini kena darabkan dengan M. So kita dapat 4/2M tolak 1 sama dengan 7M tolak 3 dengan M. Baru kita boleh gabungkan, kita samakan. Lepas tu kita darab silang macam biasalah. M darabkan dengan 4, 2M tolak 1 darab dengan ni. 7M tolak 3. So kita dapat 4M sama dengan 7M tolak 3 darabkan dengan 2M tolak 1. Okey, 7 Okey. So kita ada 4M sama dengan kita kena darabkan ni 7M darab 2M dapat 14M. Okey. 7M darab dengan negatif 1 kita dapat negatif 7M. Okey. Negatif 3 darab 2M dapat negatif 6M. Negatif 3 darab negatif 1 kita akan dapat 3. Kita dapat tambah 3 silap. Tambah 3. Okey. So kita dapat 14M tolak 7M tolak 6M tambah 3. Okey. Lepas tu kita buat apa? Pindahkan semua ke belah kiri. Ataupun kita cari yang berkaitan. Okey, 7M kuasa 2 silap ni. Ada 14M kuasa 2. Yes.
7M darab 2M dapat 14M kuasa 2. Tolak 7M. Tolak 6M. Tambah 3. Okey. Pindahkan semua ke belah kiri. Kita dapat negatif 14M kuasa 2. Okey. Tambah 7M. Tambah 6M. Tolak. Tambah 4M. Tolak 3 sama dengan 0. Okey. So, kita akan dapat negatif 14M kuasa 2 tambah 17M tolak 3 sama dengan 0. Okey. So, kita dah dapat dah persamaan kuadratik di sini. Okey. Negatif 14M kuasa 2 tambah 17M tolak 3 sama dengan 0. Okey. So, kita ada negatif 14 kan? So, macam mana kita nak dapatkan? Nak patutkan? Okey. Okey. So, kita ada negatif 14M kuasa 2 ni, kita dah jadikan dia M dengan negatif 14M. Okey. Sebutan ketiga, kita dapat 1 dengan 3. Buatkan sini 3, buat sini 1. 1 dengan 3. Okey. So, memandangkan kita nak ada dia positif 17, kita letakkan negatif kat sini. Negatif 4M darab dengan negatif 1 dapat positif 14M. M darab dengan 3 dapat positif 3M. So, kalau kita tambahkan belah kanan tu, kita dapat 17M positif. Kita check balik, kita dapat negatif 1 darab 3 dapat negatif 3. Ni dapat negatif 14M kuasa 2. Okay. So, memang panjang soalan ni. So, buat bracket. So, kita akan dapat M tolak 1 darab dengan negatif 14M tambah 3 sama dengan 0. So, M dapat berapa ni, Naufal? Last sekali. M dapat berapa? M tolak dengan 1 dengan negatif 14. M tolak dengan tambah dengan 3. Sama dengan 0 kan? Sama dengan 0. Okey, dapatkan nilai M dia. Belum, sekejap ya. Cuba. Marianya. Tu lah. Satu. Ya, okey. Yang pertama M tolak 1 sama dengan 0. Jawapannya M sama dengan 1. Okay, M sama dengan 1, betul? Yang kedua M sama dengan 3/14. 3/14. Okey, betul. Yes. 3/14. Sebab negatif 3 bagi negatif 14 kan? Okey, betul. 3/14. Yeay, nampak dah waktu. Bagus lah. Bagus. Nampak dah nampak dah perubahan dia tu. Boleh masuk kelas lagi. Masuk ni. Masuk tingkatan 4 kan? Boleh masuk lagi. Lama-lama nanti Okey. kan biasalah.
Okey. Betul ke soalan dia ni? Apa ni? Ya. Darwish Adil. Darwish Adli. Darwish. Oh, kau masuk Darwish. Aduh. Macam pernah dengar je nama je. Darwish Adli tu sepupu cikgu. Sepupu pula. Anak buah cikgu. Oh. Okey. Tapi ada macam pernah dengar Darwish macam kat sekolah ni petang saya. Oh, ya ke? Abaikan. Dia itu orang lain kot. Nama sama. Nama sama. Nama tu sangat popular. Darwish. Okay. So Pocket Box ni kita ada dua pemboleh ubah sini, iaitu Q dengan P. Okay. So dia minta plotkan lah graf dia. Okay, apa kita buat kat sini, kita nak lakarkan kan. Okay, beza Kalau dia suruh lakar dan dia suruh lukis, dia sangat berbeza. Okay, kalau lakar kita lukis pakai tangan je. Okay, pakai tangan dia lukis. Lakar. Tapi kalau dia nak lukis, awak kena lukis pakai ni. Pembaris. Pembaris dan pakai kertas kraft. Faham? Dia kena pakai kertas kraft. Dia tak boleh just pakai Kertas tangan biasa je. Yes. Okay. Okay. Mula kita kena tengok, kena dapatkan bentuk dia bentuk senyum ke masam. Kita kena dapatkan dia punya bentuk graf lah. So Q sama dengan, kita darabkan dia. Okay, kita darabkan dia dapat P darab dengan P, kita dapat P kuasa 2. Kuasa 2. P darab negatif 1, kita dapat negatif P. Negatif 5 darab P dapat 5P tambah 5P. 5 darab negatif 1 kita dapat negatif 5. So kita dapat P kuasa 2 tambah 4P tolak 5. Okay. So bentuk dia bentuk apa? Kita tengok A dia kan. A dia kat sini, dekat kuasa 2. Pemboleh ubah yang ada kuasa 2. Yang dekat P ni. Okay. So ini adalah dia punya A. A maksudnya dia dari A, X kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay. So kita tengok ada kuasa 2 ni, X kuasa 2 ni. Yang kat depan dia perkali dia ni adalah apa? Kalau kita tengok sini, perkali kat depan ni tak ada apa-apa kan? Ni 1. Dia 1. So 1 lebih besar kosong ke kurang daripada kosong? Lebih daripada kosong. Lebih daripada kosong. So graf dia bentuk senyum. Smile. Dia smile je tu. A dia lebih besar daripada kosong. Okay, dia bentuk smile. Okay. Lakarkan graf. Lakarkan je. Okay. Cuma kita dapatkan pintasan Y kejap lagi. Okay. Pintasan Y. So kita lakarkan kat sini lah. Sebelum kita lakarkan, kita dapatkan pintasan Y dulu. Okay. Q sama dengan kosong. So bermaksud P tambah 5, P tolak 1 sama dengan kosong. So P dapat berapa ni, Naufal? P, okay. P kalau tu jap. Yang pertama P tolak negatif 5. P sama dengan negatif 5. Negatif 5. Yang kedua, P sama dengan 1. P sama dengan 1. Okey, itu adalah dia punya pintasan X. Pintasan X, okey. Okey, pintasan X. So nilai dia, sekejap
Okay, just lakarkan sini. Okay, ini adalah P, ini Q. Ini Q, ini P. Cikgu tukar dia punya pembuli bah tu. Okay. Dekat sini kita letakkan negatif 5. Yang ni kita letakkan sebagai 1. Okay. 1. Dan di sini apa? Ini negatif 5. Okay, ini adalah pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan P, pintasan Q. So di sini pintasan Q dia negatif 5. Dan yang ni dia punya pintasan P. Okay, pintasan P. Kita tukar Q dengan P tu. Okay, pintasan P dengan pintasan Q. Okay, so kita dapat lakarkan jadilah graf dia. Boleh? Novel? Okay. Cikgu clearkan. Tengok soalan lain. Okay. Ni dia suruh lakarkan juga graf dia. Okay, lakarkan graf. N sama dengan negatif M tolak 2 kuasa 2 tambah 16. Okay. So, sila salin soalan ni. Soalan ni. Okay. Salin, buat dia sebagai homework. Homework. So, nanti boleh WhatsApp cikgu jawapan yang awak dapat. Tadi dah buat kan? Cikgu dah bincang dengan awak. Macam mana dapatkan lakaran untuk graf P dengan Q tu. Yang ni kita buat satu lagi. N sama dengan negatif M tolak 2 kuasa 2 tambah 16. So maksudnya paksi dia akan jadi macam ni lah. Cikgu bagi paksi dia akan jadi paksi N, paksi M. Okay. Nafal nanti Nafal ke semualah. Semua salin soalan ni. Nanti hantar dekat cikgu. Di nombor 019 277 8489. Okay. Buat sebagai homework. Dah, salin dah? Okay, kalau dah salin, cuba padam ni. Cuba teruskan. Last sekali, slide yang terakhir. Okay. Dan yang ni pun sila salin. Buatkan dia sebagai latihan. Latihan pengukuhan. Dah? Salin dah? Soalan dia? Okey. Baik. So, kita jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama. Nufal kalau nak join yang Form 1, Form 2, Form 3, boleh join awal sikit lah, pukul 8 hingga pukul 9. Okay. Darwish, kalau nak join nanti untuk Form 1, sila start awal lah.